Kan? Kalau kita solat sendirian pun, kita baca surah-surah yang tentang seksa neraka, tentang syurga, habis surah tu kita boleh cakap. Boleh kita kata apa tu, kalau Allah tu maha berkuasa kan, kita boleh ambil tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tasbih kita baca ketika sujud, boleh ambil tu. Imam bawa habis surah kan, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Dan dapat pahala. Baik, di antaranya cuba tengok. Jadi sunat berbuat demikian apabila membaca ayat-ayat yang berkenaan itu. Baik, yang ketiga, diistimbatkan ataupun disunatkan membalas dengan ucapan, kalau imam baca yang bawah tu, apabila dia mendengar atau selesai membaca, alaisallahu bi ahkamil hakimin, imam baca tu, apa maknanya? Maknanya, tidakkah Allah hakim yang paling adil? Itu dalam surah At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Habis kat situ kan. Jadi kita disunatkan jawab bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Memang kita susahlah nak ingat sikit kan. Jadi maknanya bahkan kami tergolong daripada kalangan orang-orang yang bersaksi dengan demikian. Maknanya Allah tu dia maha adil, maha hakim. Jadi kita kata ya, kami menyaksikan. Itu kita macam berdialog. Kita baca pelan-pelan sebagai makmum, ataupun kalau kita ikut imam baca surah tentang azab, kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ya Allah, aku tidak ada daya upaya melainkan Engkau kan. Kita boleh sebut dan dapat pahala. Dia tidak dianggap perbuatan tambahan, tak. Sebab memang sunnah, para sahabat begitu. Rasulullah baca tu, sahabat jawab dalam sembahyang tu, macam dialog. Itu baik, itu yang pertama. Baik, yang keempat, diistimbatkan ataupun disunatkan bertasbih dengan ucapan, bila imam sebut apa, apabila dia mendengar atau selesai membaca. Kalau dia mendengar tu, imam lah baca. Kalau dia selesai tu, mana dia sendiri baca. Kadang-kadang kita sembahyang seorang pun kita boleh cakap, boleh sebut dalam bahasa Arab kan. Katakan imam tersebut, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim, maknanya maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar. Surah Al-Waqi'ah. Imam membaca tu, jadi kita disunatkan jawab subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kita baca ketika rukuk kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh. Iaitu maknanya maha suci Tuhanku yang maha besar dan dengan kepujiannya. Itu di antara sunnah-sunnah. Bila imam membaca surah yang mana kita faham dia, kita boleh berdialog, kita boleh menambah ataupun menjawab apa yang imam baca tadi sebagai satu dialog, dan malaikat mencatatnya, dapat pahala. Ini di antaranya. Kalau dia tentang seksa saya sebut tadi, mana maka tuan-tuan boleh sebut apa ni, kalau tentang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun seksa kan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh sebut. Ataupun rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, ya Allah, aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan juga aku berlindung daripada syaitan yang menghampiri aku. Itu semua ayat Quran. Paling mudahnya tuan-tuan jawablah. Apa tu? Kalau tentang neraka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun la haula wala quwwata illa billah. Boleh. Boleh tuan-tuan? Ada soalan? Dan perkara ni sunat. Bila kita buat, kita cuba latihkan diri kita. Dia tidak ada ayat yang khusus. Sebarang ayat pun boleh. Janji kita faham apa imam tu cakap. Imam tu tentang baca surah tentang cerita apa. Kalau cerita tentang kiamat kan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah tu hari yang menggemparkan. Mal-Qari'ah, apakah itu hari yang menggemparkan? Wa ma adraka mal-Qari'ah, bagaimana nak tahu hari yang menggemparkan? Itu hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, hari di mana manusia akan keluar, akan keluar bertebaran, seperti kal katu, keluar gitu manusia.
Itu surah tentang apa tu? Al-Qari'ah. Ataupun surah tentang kiamat pun ada, surah Zalzalah. Apa pakai dia? Apa tu? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ayat tentang berlakunya kiamat. Makna dia iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan sekuat-kuatnya. Disebab itu tuan-tuan, tadabbur ayat-ayat juzuk amma ni cukup baik. Tuan-tuan jadikan amalan. Walaupun kita tak faham makna, kita hafal. Sebab juzuk amma pendek-pendek je. Qul huwallah, kalau boleh tahu makna dia. Bila orang baca qul huwallah, kita tahu lah qul huwallah, katakan Allah itu Maha Esa kan. Allahus Samad, Allah Maha menolong. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak menyamai dengan sebarang aku juga bentuk. Jadi kalau kita faham tu, senanglah kita nak jawab. Boleh juzuk amal lah khususnya. Kalau Al-Quran mungkin payah sikit. Jadi kita boleh jawab gitu supaya kita dapat berdialog. Dan di situlah kekhusyukannya. Kita khusyuk. Bila dengar imam baca surah tu, Allah sayuk hati kan. Seksa neraka. Bila cerita tentang syurga pula, Allah, subhanallah kan. Bila cerita tentang syurga, nikmat-nikmat syurga, kita boleh jawab. Itu yang penting supaya jadikan amalan. Tadi saya ambil lagi iza apa ni? Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maknanya bumi itu akan mengeluarkan isi dia. Allah bayangkan tuan-tuan ni, itu cerita tentang kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, dan manusia berkata, wa qala tu katakan, insanu ma laha, insan tu manusia. Manusia akan berkata, apa dah berlaku ni? Waktu kiamat. Tuan-tuan, waktu kiamat Allah beri kehidupan bagi orang-orang yang orang munafik, orang kafir. Allah beri dia hidup sehingga dia melihat hari kiamat. Orang mukmin kita, insya-Allah Allah matikan awal. Kita ni kalau kita betul-betul orang beriman, Allah tak bagi tengok kiamat tu kerana dahsyatnya kiamat tu. Takut tuan-tuan. Diceritakan dalam hadis ni, ibu yang sedang menyusu anak, dia terlepas dari pangkuan ibunya, anak tu. Yang mengandung terus bersalin kerana dahsyatnya kiamat tu. Jadi yang melihatnya siapa? Orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang zalim. Orang mukmin Allah matikan. Sebelum kiamat tu Allah suruh bagi ada satu angin yang bila kena angin tu, disebut dalam hadis, semua orang mukmin meninggal. Kenapa Allah bagi begitu? Supaya Allah tak hendak orang mukmin ni lihat kedahsyatan kiamat. Tuan-tuan dengan baca surah tu pun tuan-tuan dah takut kan. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan berkata-kata. Yauma idzin hari, yaum tu hari. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, akhbar ni beritalah. Bumi akan berkata-kata. Si Polan dulu masa di dunia dia jalan di belakang aku. Ni bumi bercakap. Bumi bercakap. Dia buat maksiat, dia buat mungkar atas belakang aku. Dia sebagai saksi. Allahu Akbar. Jadi bila kita dengar bumi berkata-kata, memang takutlah. Selama hari ni tengok bumi diam ni. Apa tanah biasa, bukit bukau diamnya. Ini bukit bercakap-cakap, berkata-kata. Tanah berkata-kata. Tangan pula kita akan bercakap-cakap. Dalam surah apa disebut? Ada surah sebut, dia kata tangan kita ni akan berkata-kata. Kaki kita pula akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi di mana kita berjalan. Allahu Akbar. Memang tak boleh lari lah. Itu ceritanya. Jadi itulah seberingkas. Maknanya kalau boleh tuan-tuan, di samping tuan-tuan mengaji setiap malam kuliah tu, kita bertadabbur. Tadabbur tu kita faham sedikit ayat tu. Kalau tak faham ayat demi ayat, faham maksud cerita tu. Surah ni tentang apa? Surah ni tentang apa? Jadilah. Jadi bila imam baca tentang surah tu, kiamat ke apa, kita bolehlah baca la haula wala quwata illa billah. Masa dalam sembahyang tu, bila imam baca surah tentang kiamat kan. Imam baca tentang syurga neraka. Boleh sebut alhamdulillah
Subhanallah. Boleh sebut subhanallah, maha suci Allah yang menjadikan. Boleh sebut tentang syurga, boleh sebut wa adkhil jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah aku. Wa adkhil jannata, maksudnya ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga tanpa hisab. Boleh tuan-tuan ini di sunnah. Sunnah ni kalau buat dapat pahala. Kalau tak buat pun tak apa, tapi rugilah. Jadi kita dah lama belajar, lama mengaji, ada peningkatan kalau boleh. Boleh. Habis kita dah habis bab tu. Seterusnya perhatian. Tuan-tuan tengok. Dalam menyebut ucapan balas ini, para makmum tidak terikat dengan imam. Dia tak terikat dengan imam. Bahkan hendaklah dia menyebut ucapan balas tersebut walaupun imam tidak menyebutnya. Kerana imam dia baca separuh ayat ataupun dia baru baca tak lengkap lah ayat tu kan. Sekarang selalunya imam dia tebuk-tebuk ayat, ambil ayat tengah, ayat ujung kan. Jadi kita tak nampak makna tu, kita boleh. Walaupun dia tak sebut ayat tu, kita boleh sebut la haula wala quwwata illa billah. Tapi sebut dia bukan ketika imam tu baca. Ketika imam dah nak berhenti, imam nak rokok, baru kita baca. Kalau imam kata apa? Betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan baca lagi. Last sekali, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah. Disebut. Apa maknanya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa membuat kebaikan sebesar zarah, dia akan lihat di akhirat kelak dan dia akan diberi pembalasan. Kemudian wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bila siapa buat keburukan, syarran tu benda buruk lah, keburukan lah. Walaupun sebesar zarah, dia akan dilihat di akhirat kelak dan akan dibalas. Jadi kita kena minta lindung Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La haula, tidak ada upaya aku. Boleh sebut macam tu. Dia tidak ada satu ayat yang khusus. Yang mana yang rasional boleh baca. Boleh?